Assalamualaikum dan selamat malam semua. Alhamdulillah bersama saya pada malam ni peneman setia saya setiap minggu, Awi ni. Okay, dan saya Fifi. Dan insyaAllah malam ni kita akan menerangkan lebih detail berkenaan dengan our baby yang baru, iaitu 72 Hour Auto Replenish Deep Hydrating Gel. Okay, kenapa kita namakan 72 Hour Auto Replenish? Sebab kita punya moisturizer ni dia boleh memberikan kesan hydrating sehingga 72 jam protection selepas hanya sekali application sahaja. Maksudnya after kita menggunakan kita punya hydrating gel ni, even kita dah wash face kita apa semua, dia punya hydrating tu masih lock dekat dalam kulit kita untuk sehingga 72 jam. Sebab tu kita namakan 72 Hour Auto Replenish Deep Hydrating Gel. Dan kenapa auto? Sebab kalau yang pernah ataupun yang dah mencuba Deep Hydrating Gel ni, dia mesti perasan apa yang memberikan efek auto dia selepas kita apply. Salah satunya yang saya nak share, dia akan memberikan kita instant glowing, instant radiance. Yes, instant radiance. Lepas tu kulit tu memang terasa sangatlah lembab, lembut. Lepas tu dan dia bila kita apply tu akan rasa sejuk, dan efek sejuk tu sebenarnya adalah soothing effect. Di mana kalau kata kulit kita mungkin ada certain time kita ada problem skin macam kulit yang sangat kering ataupun tengah ada irritation ke, dia boleh bantu meredakan irritation tu ataupun redness tu juga. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, sebenarnya kalau kulit berminyak ni boleh guna tak moisturizer kan? Yelah, mana tahu kadang-kadang ada masa orang bila kulit berminyak tu tak perlukan dah moisturizer sebab dia rasa kulit dah glowing. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya untuk kita seimbangkan kita punya kulit berminyak untuk jadi normal dan sihat, kita sebenarnya perlukan moisturize kelembapan yang cukup untuk kulit kita. Jadi memang moisturizer ni sangat penting untuk kita walaupun kita ni kulit berminyak ke, kulit combination ataupun normal. Lagi-lagi yang kulit kering tu memang sangat penting lah. Sebab untuk kita untuk kurangkan kita punya yang macam pengelupasan semua tu kan, InsyaAllah memang dapat membantu. Ya, dan untuk pengetahuan semua, bagi yang kulit oily, yang banyak mitos mengatakan tak perlu guna sebab kulit kita dah ada minyak, buat apa kita nak pakai lagi kan, kan lagi berminyak. Sebenarnya salah. Sebab bila kulit kita terhydrate ataupun kurang water retention dekat dalam kulit, kulit kita ni akan diberi signal untuk menghasilkan lebih banyak minyak. So bila menghasilkan lebih banyak minyak tu tanpa kawalan daripada hydration ni, so dia akan menghasilkan masalah macam irritation, lepas tu lead kepada kulit yang lebih excess oil, penumbuhan jerawat dan banyak lagi problem skin yang lain. Dan juga boleh clog pores kita dengan oily skin tu. Betul. Kenapa 72 jam? Sebab dekat dalam ingredient kita ni kita menggunakan pentavitin, iaitu ekstrak daripada sakarat isomerate. Okay. So bahan tu sendiri memang kita punya pembekal membuat study di mana dia orang menguji kelembapan ataupun hydration dengan menggunakan pentavitin ni. Dia dapat lock moisture dengan hydration dalam kulit kita selama 72 jam dan ia adalah tested dan bukan hanyalah sekadar claim. Memang kita ada buat tested lah, dan tested tu kita memang di mana kita akan gunakan sebagai claim dan bukan sekadar claim kosong sahaja. Benda sakarat isomerate ni sebenarnya ia adalah simple sugar yang kita derive daripada jagung. Daripada butir-butir jagung tu. So dia adalah natural ingredient juga sebenarnya. Dan selain daripada dia bagi kesan 72 jam hydration ni, dia pun boleh membantu daripada segi deep hydration untuk skin kulit kita. Dia bagi improve skin appearance kita dan juga bagi reduce itchiness ataupun stinging. Kalau macam yang kita selalu dengar bila kita tukar suatu produk kan, kita ada rasa macam keadaan merengsa dekat kulit kita tu. So dia pun boleh bantu untuk reducekan problem stinging ataupun irritation tu. Ataupun itchiness. Sebab kadang bila kita guna suatu produk ni kan dia ada macam gatal sikit-sikit tu kan. So dengan adanya pentavitin ni juga dia boleh bantu untuk reducekan masalah itchiness dengan stinging tu.
Dan sebenarnya banyak lagi. Antara aktif lain yang kita gunakan adalah seperti niacinamide, kita ada hyaluronic acid, lepas tu kita ada Bromex bioactive, bahan utama kita yang wajib ada dalam produk Ensutouch. Dan selain itu kita ada luminescent, di mana luminescent ni dia extract daripada Verbascum thapsus flower. Kalau search dia akan keluar gambar bunga color kuning, dan bunga tu dia ada memberi study di mana dia akan berikan kita instant radiance ataupun instant glowing selepas kita apply produk yang mengandungi luminescent tu. Dan sebenarnya kalau semua tahu, benefit niacinamide juga dia bagus untuk menguatkan lagi skin barrier kita, di mana mungkin apabila kita semakin meningkat usia ni, kita punya skin barrier semakin tak kuat ataupun kita punya proses collagen semakin berkurang. So dengan ada niacinamide ni, ia membantu untuk menguatkan lagi kita punya skin barrier, dan untuk membantu collagen synthesis tu proses secara semula jadi juga. So ia akan mengurangkan juga masalah kulit kendur ataupun masalah kulit kering tu lah. Tapi dengan deep hydrating gel ni, kita tak. Kita punya adalah water based, dan sebab tu bila kita apply tu dia langsung tak melekit bila kita pakai. Dan sebenarnya jangan terkejut, selain daripada result dia mampu melembabkan, dia bantu hydratekan balik kulit kita, meremajakan kulit kita. Dan jangan terkejut bila kulit kita semakin cerah. Sebab yang flower yang saya katakan tadi tu, dia pun ada study untuk skin lightening. Betul. Even Bromex bioactive kita juga mempunyai study di mana ia mampu untuk memberikan kesan lightening kepada kulit kita. So dalam moisturizer ni, deep hydrating gel kita ni bukan sahaja melembabkan dan juga merawat skin barrier kita, tapi ia boleh memberi kesan pencerahan kepada kulit juga sebenarnya. So banyaklah orang kata benefit bila kita menggunakan moisturizer ni, dan dia juga bukan digunakan sebagai pelembab, sebagai base makeup pun boleh sebenarnya. So setakat ni apa yang saya boleh kongsikan, sesuai digunakan semua jenis kulit, termasuklah oily, normal dan juga sensitive skin. Sebab kalau ikutkan daripada segi study juga, sakarat isomeric ni dia boleh study untuk kulit yang flaky tau. Maksudnya macam kering yang sampai berkuping tu, dia bantu untuk reducekan juga masalah tu sebenarnya. Betapa dia membantu dari segi hydration kulit tu kan. So memang setakat ni dari segi sure untuk penggunaan tu, kita boleh syorkan kepada semua, sebab setakat ni kami masih menerima yang positif sahaja, alhamdulillah. Dan dari segi limitation penggunaan tu insya-Allah tak ada, sebab makin kerap kita pakai sebenarnya lagi better lah. Tambah satu lagi, kita punya facial treatment rutin kan. Okay, so mesti semua confused kat mana kita nak selitkan penggunaan deep hydrating gel ni. So okay, kalau macam yang kita suggest, kita akan mulakan penggunaan dengan facial cleanser. Selepas tu kita menggunakan essence, selepas tu serum, dan barulah hydrating gel ni untuk waktu siang. Mungkin malam kita boleh menggantikan hydrating gel ni dengan sleeping mask pula. Macam tu. Tapi jangan lupa sunscreen, sebab saya tak sebutkan tadi. So selepas serum, kita kena wajib pakai sunscreen ataupun foundation lah untuk protect skin kita. Ingat 4 yang saya sebut selalu, kita perlu merawat kulit kita dan juga merawat, melembab, lepas tu kena protect skin kita. Sebenarnya. Nak terangkan lagi, nak cara penggunaan ke? Okay. Mesti, okay, dekat sini mesti ada yang tertanya-tanyakan macam mana lah rupa dia kan. Dia punya texture semua kan. Okay, hari ni saya akan terangkan. Dan sebelum tu, okay, saya nak cakap kan. First, siapa yang buka ni memang akan bau wangi dan memang sangat macam menenangkan. Okay, sebelum tu saya nak buka dia punya stopper ni. Kami sediakan stopper, siap-siap. Dan ada spatula dekat sini, boleh ambil. Dan kita boleh scoop. Okay. Kalau nak tengok dia punya tekstur, dia macam ni. Dia berbentuk, dia macam gel, tapi dia bukan gel yang heavy dan melekit. Betul. Jadi kita boleh try. Kita tunjuk kulit selepas, sebelum. Tengok, waktu apply pun dah, wow, glowing gitu. Dia memang best lah. Dia cepat meresap walaupun betul. Kita nampak macam ni. Okay, dari segi turutan facial cleanser. Dari segi turutan facial cleanser. Sorry, okay. Macam, okay, saya kongsikan skincare rutin untuk kalau siang. Okay, kalau siang, selalunya
dan bukan selalunya lah, memang perlu ikut step ni. Okey, yang pertama kita perlu menggunakan facial cleanser walaupun bangun pagi macam yang saya pernah terangkan minggu lepas, sebab kita dah, walaupun kita tidur tu kan, dead skin cell tu dia akan macam tertanggal tau. Jadi pagi tu memang wajib lah untuk kita cuci muka terlebih dahulu. Okey, kemudian kita keringkan dan kita menggunakan essence. Kenapa tak perlu guna toner? Sebab macam yang kita kongsikan minggu lepas juga, facial cleanser kita ni sebenarnya dah membantu untuk double cleansing kita punya dead skin cell dan mungkin ada kotoran di muka. Okey, selepas essence kita boleh gunakan serum dan kemudian baru menggunakan moisturizer ataupun yang kita panggil hydrating gel ni. Okey, dan sebelum keluar rumah pastikan kita gunakan sun cream. Okey, seterusnya untuk sunscreen selalunya saya akan gunakan foundation lah macam biasa sebab nak nampak lagi cantik dan ni kan. Lepas tu macam lepas tu boleh gunakan lip matte. Dah macam tu je. Dan cuma kalau malam sun cream tak perlu guna dan kita gantikan dengan sleeping mask. Maksudnya sleeping mask tu Pak Ahir sekali lah. Dan boleh tidur macam biasa. Puan Azlina mengatakan saya selalu apply dekat tangan, dah lepas basuh tangan pun kulit masih rasa lembut. Ya betul. Macam yang tadi Puan Fifi jelaskan, walaupun kita dah rinse off pun dia masih boleh lock kita punya kelembapan selama 72 jam. Macam saya kan, kalau macam lepas kita guna tu kan kadang ada lebih-lebih tu kan. Kita memang sapu lah sampai ni. Kalau tak macam sayang lah kan, dah lah wangi. Sebab tak payah pakai perfume pun sebenarnya boleh. Sebab dia rasa macam segar kan bau tu. Siapa yang dah pernah dapat tu memang rasa macam best lah. Okay, macam yang saya terangkan awal-awal tadi, banyak moisturizer ni dekat market dia menggunakan oil ataupun silikon. So function oil ataupun silikon dia akan clog pores kita tau. So bila dia clog pores kita tu, naturally kulit kita ni tak boleh bernafas secara natural. So dia akan apa orang kata, menghasilkan lebihan minyak dan sebenarnya dia bukan berpeluh lah, dia menghasilkan lebihan minyak yang lagi banyak dekat kulit tu sebenarnya. Sebab kulit kita ni bila dia clog pores ataupun terhydrate, dia akan beri signal kepada kulit kepada badan kita sendiri untuk hasilkan lebih banyak minyak. Sebab badan kita rasa macam dia kurang minyak lah kot, sebab tu aku kena provide lagi minyak, macam tu. Dia sebenarnya bukan peluh, dia sebenarnya itu adalah oil, excess oil yang berlebihan. Sebab dalam produk tu mungkin dia menggunakan formula yang mengandungi konten oil ataupun silikon yang tinggi. Sebab tu kadang-kadang kita kena cuba juga tekstur dulu. Kalau dia water based, so insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau ada tekstur tu emulsion ataupun tekstur gel yang contain oil yang tinggi, dia memang akan untuk certain skin condition yang selalu kalau yang oily contain oil yang tinggi tu selalu diorang target more to yang kulit terlampau kering lah. Jadi kalau kulit yang oily tak sesuai lah untuk guna yang contain oil yang tinggi. Betul. Kita kongsikan adalah berdasarkan data yang betul. Selain dia memberikan kesan kelembapan dan juga hydrating selama 72 jam, even selepas first application sahaja, dia juga membantu menguatkan kita punya skin barrier ataupun dia membantu memproses collagen synthesis kita secara semula jadi balik, dan ia membantu untuk memberikan kulit yang lebih awet muda, lebih anjal dan juga natural secara apa orang kata, kulit yang lebih sihat dan nampak glowing secara semula jadi. Bukan glowing dengan menggunakan produk pengelupasan, tapi glowing secara semula jadi dengan menggunakan produk yang mengandungi bahan yang natural. Dan selain tu dia ada berfungsi juga sebagai soothing, untuk anti-irritation ataupun reduce irritation skin. Sebab dalam moisturizer ni juga ia mengandungi apa orang kata, bahan-bahan yang sangat bagus untuk mengelakkan kulit kita daripada kulit yang sangat kering ataupun flaky skin, kulit yang macam berkuping ataupun mengelupas tu. Dia akan bantu soothingkan lagi. Sebab tu bila kita apply terus dia rasa sejuk ataupun terus dia rasa lega. Kalau kata sunburn ke apa ke, kita boleh terus pakai dehydrating gel ni untuk bagi kelegaan kepada kulit kita. Saya beranggapan yang tu mungkin selalu yang kita dapat feedback daripada cleanser lah, kekerapan menggunakan cleanser. Sebab bila kita menggunakan suatu cleanser ni, dia akan menurunkan pH normal skin kulit kita sendiri sebenarnya. So selepas tu
selepas kita mencuci muka dengan facial cleanser, kita perlu membetulkan balik kita punya skin pH dengan apply skincare rutin seterusnya. Macam contoh kita perlu apply essence untuk prep muka kita sebelum kita pakai serum, dan untuk keep moisture dekat kulit kita selepas pH skin kita turun selepas kita mencuci muka tu. So kita kena top up juga dengan serum ataupun deep hydrating gel ni juga. Sleeping mask pun boleh sebenarnya. Sebab apabila kita mencuci muka ni, fungsi cleanser tu adalah untuk membersihkan segala dan membantu menghilangkan excess oil yang ada dekat muka kita seharian. So memang dia akan menurunkan skin pH kita yang natural, dan kita kena perlu normalkan balik skin balance kita dengan menggunakan skincare rutin yang seterusnya. So mungkin puan boleh mengurangkan penggunaan cleanser tu terhad kepada macam yang kita suggest sebelum ni, 2 kali sehari pun dah cukup sebenarnya. Mungkin kita rasa macam tak bersih. Maksudnya bila kita nak solat je wajib cuci muka kan, tapi sebenarnya cukup 2 kali sehari saja, sebab kita punya facial cleanser ni dia deep cleansing, so dia akan remove dirt tu sehingga ke dalam kulit kita ataupun liang pori kita lah. So jangan risau, mungkin untuk yang sensitive skin tak perlu kerap lah untuk mencuci muka menggunakan facial cleanser. Kita advise macam tu Cik Amar. Boleh digunakan kepada kanak-kanak juga, tetapi kita jangan sapu terlampau banyak. Sapu Mungkin tipis saja. Betul. Sapu tipis saja, dan dekat orang kata yang ada problem skin macam dia jenis kulit yang ada irritation ke, sapu bahagian tu sahaja. Kita tengok dulu macam mana. Jangan sapu terlampau banyak. Dekat kita punya dahi ni, sebab kita kan selalu kadang bila kita stress kita akan buat berkerut macam ni kan. So lama-lama kita punya skin barrier tu dia dah tak kuat tau sebenarnya bila kita terlampau banyak. Bila kita stress, kita terbiasa buat kerut macam ni. So lama-lama kedut tu dia akan appear dekat kita punya kulit ni. So function kenapa kita perlu pakai produk yang ada moisture ataupun hydrating ni, ia bantu untuk kuatkan kita punya skin barrier tu balik. So slowly fine line ataupun wrinkle yang dekat bukan setakat dekat saya kata tadi kat mata kan, sebenarnya dekat dahi pun sama juga, dia boleh reduce juga fine line tu. Tapi benda tu memang akan ambil masa sedikit lah. Tapi insyaAllah dengan orang kata consistency, result tu akan nampak. Mungkin dalam masa kalau problem skin tu problem skin yang baru, dia akan react lebih cepat, dan jika jika skin problem tu agak lama, dia akan ambil masa sedikit lah. Dia bergantung kepada keadaan kulit kita juga. Macam tu. Saya akan explain benefit hydrating gel kita ni. Kenapa kita perlu dapatkan hydrating gel ni? Walaupun dia bertekstur gel ataupun dia bertekstur yang kalau kita tengok agak pekat, tapi bila kita apply tu dia adalah water based dan sangat lightweight. Dan dia langsung tak ada orang kata rasa oily ke after kita apply. So untuk orang yang ada masalah kulit berminyak pun boleh pakai juga. Sebab kulit kita ni perlu ada moisturizer dan hydration untuk membantu mengekalkan kelembapan kulit dan juga untuk mengontrol daripada proses excess oil tu secara berlebihan sebenarnya. Dan apa yang bagusnya kita punya deep hydrating gel ni, ia boleh protect kita punya hydration sehingga 72 jam. Dan dia boleh bertindak sebagai soothing, lepas tu untuk membantu skin inflammatory, lepas tu untuk reducekan stinging ataupun orang kata irritation punya problem. Selain tu dia juga membantu membagi untuk efek instant radiance. Instant radiance, dan juga kesan pencerahan bila kerap digunakan. So banyak sebenarnya benefit yang kita dapat bila kita menggunakan deep hydrating gel ni. Dan bukan sahaja setakat melembabkan kulit kita, tapi boleh membantu menguatkan kita punya skin barrier dan juga memberi kesan keremajaan kulit, mengajalkan kulit, dan kulit akan lagi nampak awet muda. Macam tu. Macam yang saya kongsikan tadi, untuk kita punya skincare rutin memang wajib menggunakan sunscreen tau. Walaupun kita dah macam yang tadi Puan Fifi dia share juga, sebenarnya dalam proses merawat kulit kita ni sepatutnya kita memang kena ada something yang protect. Contohnya sun cream ataupun sunscreen lah. Dan macam yang Encik Faiz tanyakan tadi, sekejap sebab saya agak rabun sebenarnya. Okay, moisturizer ni cepat
seperti sunscreen tak bila-bila je. Okey, yang moisturizer ni sebenarnya kepada siapa yang dah pernah cuba, dia sebenarnya bila kita pakai tu dia tak rasa berat dan dia tak ada macam Ada layer. ada layer tau. Jadi memang sangat selesa dan dia macam saya ceritakan tadi dia adalah water based. Dan memang kalau nak cuci tu tak perlulah nak gunakan cleanser ke apa. Jadi kalau kita rinse off pun macam saya ada kongsikan juga tadi, dia boleh juga mengunci kita punya kelembapan selama 72 jam. Jadi dia memang tak ada masalah lah, macam kita bolehlah claim sebagai wuduk friendly lah sebab dia tak ada layer dan kita just basuh pakai air pun tak ada masalah. Betul. Puan Amal, untuk perangkaian produk Exotouch kita tak ada menggunakan retinol, dan sebenarnya retinol ataupun vitamin E ni memang antara orang kata ingredient yang sangat famous lah bila digunakan dekat produk dekat market sekarang. Cumanya untuk rangkaian produk Exotouch memang kita tak ada menggunakan retinol, sebab retinol ni memang dia ada study yang mengatakan tidak sesuai digunakan untuk untuk ibu yang mengandung ataupun BF mom lah. Sebab macam yang Puan Awin terangkan tadi, semua produk yang kita gunakan ni sebenarnya dia akan penetrate dekat dalam kita punya blood skin cell, even untuk blood vessel kita. Betul. So sebab tu kita perlu pilih rangkaian produk yang betul untuk kita gunakan. Dan untuk produk Exotouch ni memang kami amat menitik beratkan lah dari segi safety produk itu sendiri. Bukan setakat dari segi keberkesanan, dari segi dia punya keselamatan bila kita menggunakan. Macam rangkaian produk Exotouch juga, kita kalau boleh memang tak nak langsung ada paraben. Paraben tu adalah sejenis pengawet yang bersumber daripada chemical lah, dan akan bagi bad effect dalam orang kata dalam masa jangka yang panjang sebenarnya bila kita kerap menggunakan. So untuk rangkaian produk Exotouch kita free paraben, free SLS, free SLES juga. So jangan risau, insyaAllah. Cuma retinol tu memang kita akan avoid lah. Sebenarnya banyak lagi bahan lain yang kita boleh menggantikan retinol tu yang mempunyai kesan yang sama macam retinol. Sebab sekarang kita dah lagi orang kata dari segi bidang kosmetik ni dah lagi advance kan. So banyak lagi yang diorang hasilkan bahan-bahan baru lah yang lagi baik daripada retinol tu sendiri sebenarnya. Walaupun mungkin ada setengah rangkaian produk Exotouch kami formulasikan di kilang kami sendiri, tapi kami memang amat menitik beratkan daripada segi setiap satu ingredient tu sendiri. Semestinya kita akan pilih ingredient yang sangat berkualiti dan juga memberi kesan kepada kita. Yang pasti bila kita menggunakan rangkaian produk Exotouch ni, dia tak akan memberikan orang kata bad effect dalam long term punya efek. Sebab ada setengah skincare yang mempunyai hydroquinone ataupun mercury, dia akan memberikan side effect yang sangat tidak baik kepada kita, even boleh menyebabkan skin cancer juga kepada kita dalam kita tak sedar. Mungkin sekarang kita glowing tapi kita tak sedar dia punya orang kata efek selepas lama kita menggunakan produk yang mengandungi hydroquinone ataupun mercury tu memang sangat tak baik, dan dia akan berikan kulit kita efek yang sangat teruk. Macam ada setengah kulit tu dia mula jadi macam pigmentation yang sangat tebal kat muka, lepas tu bila kena panas dia jadi merah macam tomato tu kan. Sebenarnya tu tak bagus lah, tanda-tanda yang tak bagus. Dan dia fungsi mercury dan hydroquinone ni memang mencepatkan dari segi proses whitening, tapi sebenarnya dia menghakis kulit kita. Tapi dengan adanya produk-produk natural yang kami hasilkan sendiri, insyaAllah memang dia akan beri kesan, dia mungkin akan mengambil sedikit masa tapi dia selamat untuk digunakan, macam tu. So kalau kita kata nak stop Exotouch dan mungkin nak rehat sekejap, dia memang tak ada efek langsung. Sebab ada setengah skincare bila kita stop je, mulalah muka start breakout dan jadi macam orang kata jadi naik ada brightness lah, ada macam freckles lah. Sebenarnya itu adalah salah satu sebab bila kita menggunakan produk yang ada hydroquinone ataupun mercury. Sebab tu kita kena pilih produk yang betul-betul selamat dan berkesan untuk kita. Memang kita sarankan untuk menggunakan moisturizer ni sebelum kita apply foundation. Macam yang kita pernah cuba sebelum ni, yang sewaktu event tu, memang dia punya efek tu lama-kelamaan akan bagi lagi makeup tu lagi nampak glowing dan nampak natural. Even tak crack pun dekat bahagian smile line ni. Sebab selalunya bila kita pakai foundation ni, kadang-kadang bila kita tak prep kita punya muka dengan betul, dia akan dekat smile line area ni, dia akan nampak macam line macam tu kan. Cubalah try combinekan moisturizer dengan foundation ni. InsyaAllah memang makeup kita finishing dia akan lagi nampak natural, lagi tahan lama sebenarnya, dan makeup tu akan nampak smooth je. Macam tu.
Untuk essence tu boleh, tak ada masalah, sebab fungsi essence ni kita sebenarnya dia punya function untuk orang kata mengecilkan liang pori, lepas tu untuk skin prep sebelum kita memakai serum. Tapi ada setengah yang tidak sesuai dengan witch hazel water sebenarnya. Bila kita study balik, witch hazel water tu dia macam Cik Amar kata live sesi yang lepas, dia bersifat estrogen, di mana untuk kulit yang super sensitif dia akan mengeringkan lagi kulit tu sebenarnya. So untuk yang tak sesuai menggunakan essence, boleh sahaja skip essence tu dan terus guna serum lah selepas mencuci muka. Tak ada masalah. Okay, kita sambung semula tutorial tadi. Okay, macam yang saya katakan tadi, saya letak dekat sini. Okay, lepas tu boleh ambil foundation ni dan letak sedikit. Dan kita mix je macam biasa. Bila dia dah sekata, baru kita pakai dekat kulit. So dia nampak lagi glowing tau sebenarnya. Ada tak yang belum pernah cuba foundation Ensu Touch? Dia memang sangat high coverage. Nampak tak beza ni dengan ni? Dia punya Effect. dia punya effect dengan dia punya apa tu nama dia? Dia punya glowing, walaupun dia coverage dan dia nampak glowing macam natural je. Dia tak nampak macam heavy sebab kita dah combine dengan moisturizer ni. Selalu saya pakai macam ni lah sebenarnya. So dia nampak basah-basah gitu. Nampak tak? Dia punya ni. Ni nampak macam apa? Nampak mix sedikit kan? Macam tu lah kalau nak nampakkan kulit apa ni? Nampak natural glowing walaupun kita make up. Dia banyak gunakan laptop dan handphone kan. Sebenarnya tak ada masalah untuk kita gunakan sunscreen sewaktu malam. Asalkan sebelum tidur kita wajib untuk cuci semula sunscreen tu. Sebab sunscreen ni dia memang ada satu layer dan dia memang apa ni, kalau kita pakai waktu tidur tu macam tak sesuai lah sebab dia akan tutup kita punya pores dan apa ni, maksudnya kalau kita pakai serum semua tu dia tak absorb ke dalam kulit. Jadi better memang kena ni lah, rinse off sebelum tidur. Jadi tak ada masalah lah untuk kita guna sebelum apa ni, maksudnya pada waktu malam tak ada masalah. Dan sebenarnya untuk kita punya foundation ni pun dia ada SPF juga. So kita boleh pilih sama ada kita nak pakai sunscreen ataupun nak pakai foundation. Macam tu. So tak ada masalah. Contoh kita nak make up tapi kita tak nak pakai sunscreen, boleh je terus pakai kita punya foundation sebab dah ada SPF 30 juga. So dia ada protection jugalah. Cumanya kalau kita ada sunscreen tu, kita adalah protection tambahan daripada macam untuk blue rays. Untuk blue rays. Lepas tu kita ada untuk apa, anti pollution juga. Macam tu. Sebab function dia berbeza kan. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh sebenarnya. Okay, kalau sunscreen kita kena cuci muka juga tapi sekadar dengan bilasan air pun dah cukup. Sebab dia bukan water resistant punya sunscreen. So tak ada masalah. Cuma kena bersihkan jugalah dengan air untuk kita pastikan pori-pori kita ni betul-betul dah bersih. Sebab kita nak solat kan. So kita kena make sure kulit kita ni bersih lah, tak ada sebarang calitan skincare ataupun makeup. Blackhead tu sebenarnya cara yang terbaik untuk kita hilangkan blackhead tu kita kena buat facial. Sebab blackhead ni tak boleh dihilangkan dengan memakai skincare sebenarnya. Sebab blackhead dengan pigmentation ni adalah dua situasi yang berbeza. Blackhead tu memang kita kena buat rawatan sama ada extraction ataupun scrub. Baru dia boleh hilang. Tapi dengan skincare rutin tak boleh. Sebab skin rejuvenative process dia untuk menanggalkan sel-sel kulit mati. Dia bukan untuk menghilangkan blackhead sekali, tak. Sebab blackhead tu dia dekat dalam liang pori kita. So memang agak sukar untuk kita tanggalkan sekali sebenarnya. Dan dia perlu facial lah. Facial ataupun extraction yang dilakukan oleh beautician dekat spa-spa ke. Ataupun boleh gunakan facial scrub 2 minggu sekali pun dah cukup untuk hilangkan blackhead tu. Untuk eye area ni kita tak ada spesifik produk lagi daripada Ensu Touch, tapi mungkin puan boleh apply kita punya deep hydrating gel ni untuk pastikan eye area ni dia cukup moisture, cukup water retention dekat sini. So dia lama kelamaan yang kendur tu dia akan kembali tegang, dia akan reducekan puffiness eye area ni. Macam tu. Boleh cuba.
Sebab kalau dari segi fine line ataupun wrinkle, dia memang bantu untuk mengurangkan, dan saya percaya bila kulit kita cukup moisture dan hydration, kulit kita naturally dia akan tegang dan orang kata lagi nampak sihat sebenarnya. So yang apa tu puffiness ataupun dark circle dekat eye area ni pun lama kelamaan dia pun akan pudar dan slowly hilang. Skin purging ni dia adalah normal bila kita bertukar kepada skin care yang baru sebenarnya, sebab dia menunjukkan reaction yang betul di mana kulit kita tu sedang absorb bahan-bahan yang baru untuk treat kulit kita. Dan proses purging ni sebenarnya dia adalah proses di mana dia cuba mendetoxkan kembali apa sahaja yang tersumbat dekat dalam liang pori kita, dia keluarkan dahulu. Dan kesannya kepada pengguna bila skin purging ni ada yang mengalami apa orang kata jerawat, ada yang orang kata kulit makin jadi kusam ataupun jadi rashes. Tapi sebenarnya itu adalah temporary dan ia akan berlanjutan mungkin 2 minggu ataupun lebih kurang daripada 2 minggu. Dia bergantung kepada keadaan kulit tu, dan ia sebenarnya kesan daripada skincare yang sebelum ni kita gunakanlah selalunya. Sebab kalau kita memang sebelum ni kita ada history salah penggunaan produk, memang akan terjadi purging proses tu. Dan ia adalah normal sebenarnya, dan kita kena konsisten sahaja. Cuma kita minta puan untuk sentiasa communicate dengan kita punya team supaya kita boleh advise apa yang puan perlu lakukan. Macam tu. InsyaAllah kita akan cuba guide. Kepada anda yang belum mencuba, mungkin ni detik permulaan untuk mencuba produk Ensu-Touch. Wajib cuba dehydrating gel ni untuk kita rasa sendiri perubahan secara natural, dan untuk pastikan kulit kita sihat dan juga apa orang kata awet muda. Dengan Ensu-Touch, insyaAllah yakin cantik, yakin selamat, yakin berkesan.